Salam sejahtera Ustazah Samia Ismail. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil kertas kerja kami, yaitu yang bertajuk Impak Perselisihan Kaum Terhadap Negara di bawah tema Keamanan Global. Dan ahli kumpulan kami adalah Joel Jauloy, Jules Sabang Anak Ungan, Suhaimi bin Sufyan, Angelina Emi Adio Anak. Seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Namun, masyarakat kita Malaysia tetap hidup dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Menurut kajian Indeks Keamanan Dunia, ataupun dalam bahasa Inggris dipanggil sebagai Global Peace Index, GPI, Malaysia menduduki tempat ke-23 sebagai negara yang aman di dunia pada tahun 2021. GPI adalah suatu usaha untuk mengukur kedudukan relatif sesuatu negara atau wilayah khususnya berkenaan aspek keamanan yang dialaminya. Oleh itu, perpaduan bukan saja memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara, tetapi juga dalam menjamin keamanan negara. Perpaduan ialah satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan di kalangan mereka. Secara umumnya, kita semua sedia maklum bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik karena rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Rakyat dapat penduduk dunia tertanya-tanya, apakah formula ampuh yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu padu dan aman damai tanpa sebarang perselisihan. Namun, persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan ini tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran negara. Tambah pula, aspek perpaduan telah dianggap sebagai pegang kepada kebenaran Malaysia. Oleh sebab itu, setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Antara kepentingan perpaduan kaum ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Keharmonian sesebuah negara pastinya disokong oleh kestabilan politik yang jelas yang akan membuka ruang untuk masyarakat dan pemimpin bersatu tenaga dan idea bagi memajukan negara. Hal ini pastinya mampu mewujudkan sebuah entiti masyarakat yang mementingkan kerjasama bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, secara tidak langsung dapat mengikis sikap individualistik. Seterusnya, kepentingan perpaduan kaum boleh meningkatkan imej negara di mata dunia. Nama negara juga akan disanjungi dan meningkatkan imej negara di mata dunia. Malaysia pastinya akan menjadi role model kepada negara-negara di pentas dunia. Seterusnya, kepentingan perpaduan kaum boleh menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia akan maju. Hal ini boleh dijelaskan di mana sektor ekonomi Malaysia akan yang mantap dan masih mampu bertahan jika dibandingkan dengan negara serantau yang berhempas pulas menghadapi kepincangan ekonomi seperti yang kita hadapi sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Seterusnya, kepentingan perpaduan kaum boleh menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Pelancong amat tertarik dengan pelbagai kaum di negara kita, iaitu terdiri daripada 3 kaum terbesar, iaitu Malaysia, Melayu, Cina dan India yang dapat menonjolkan imej negara. Hal ini seterusnya mampu menarik kedatangan pelancong dan dapat menjana ekonomi negara secara tidak langsung. Keunikan inilah menyebabkan pelancong dari Eropah, Timur Tengah, Asia Timur datang ke Malaysia untuk melihat dengan lebih dekat lagi kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. Seterusnya, kepentingan perpaduan kaum ini dapat mengelakkan semangat asabiah, iaitu perpaduan kaum dapat mengelakkan semangat kekitaan, iaitu semangat asabiah yang hanya mementingkan diri sendiri ala enam dalam belukan melepaskan pucuk masing-masing. Semangat asabiah ini akan menimbulkan pemusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia akan menjadi contoh terbaik kepada negara-negara yang besar seperti negara Amerika Syarikat, China dan negara-negara Eropah yang lainnya. Seterusnya, halangan dan cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan perpaduan.
Antara cabaran yang dihadapi adalah perbezaan agama dan kebudayaan. Isu hubungan etnik, yaitu isu berkaitan dengan sikap dan prasangka individu dari kalangan etnik berbeza, boleh mencetuskan konflik besar sehingga menyebabkan pertumpahan darah serta kerosakan harta benda. Contohnya isu yang terjadi iaitu 13 Mei, konflik yang besar sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Seterusnya adalah isu agama, yaitu peraturan dalam Islam yang menjadi penghalang interaksi antara orang Islam dan bukan Islam. Seperti yang terjadi baru-baru ini di mana masyarakat beragama Islam dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada yang beragama Kristen. Seterusnya adalah sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa berlainan, di mana kewujudan sekolah yang pelbagai aliran sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina telah menjejaskan perpaduan kaum, di mana ibu bapa menghantar anak-anak yang ke sekolah tertentu sahaja yang hanya berjenis kebangsaan Tamil dan Cina. Seterusnya ada perbezaan politik mengikut bahasa, kaum dan etnik. Dengan adanya pelbagai parti politik, masyarakat yang berbilang kaum juga terpaksa berpecah mengikut parti politik yang sesuai bagi kepentingan mereka. Kesan perselisihan kaum. Isu perselisihan kaum bermaksud isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan sastra. Dalam konteks Malaysia, isu sensitif seumpamanya melibatkan perkara sensitif yang misalnya berkaitan hak keistimewaan orang Melayu, status bumi putra, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sistem kota. Kesan kaum yang berlaku pada tahun 1969 merupakan peristiwa yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan Pilihan Raya 1969. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Yang pertama ialah lainan berat sebelah oleh tentera Jepun, dan yang kedua, dasar pecah dan perintah penjajah Inggris. Yang ketiga, latar pendidikan yang berbeza, pertelingkahan parti politik, dan terakhirnya, perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Beberapa kesan utama peristiwa ini ialah peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbalahan antara kaum Melayu dan kaum Cina yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar, malah yang paling malang ialah nyawa yang terkorban. Kejadian seperti ini meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat. Kesan kedua ialah perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan perpecahan antar kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kesembilan negara ketika itu. Kesan yang ketiga ialah keuntungan kepada musuh-musuh negara. Peristiwa ini telah menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat dan ingin menakluk Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negara. Kesan yang keempat adalah perpaduan nasional. Terjadi ini memberi kepada kita pengajaran dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk menjadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat baik sangka antara satu sama lain. Kesan ini amat penting di kalangan rakyat kerana sikap hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhi sikap yang terkerja seperti berdengki, beriar hati dan menanam sifat curiga di antara kaum dapat mengelakkan peristiwa ini berulang lagi. Kesan yang kelima adalah tragedi 13 Mei ini menunjukkan bahawa maklumat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan ianya menjadi lebih sukar jika majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum sahaja. Antara usaha pemimpin untuk memulihkan keadaan ini adalah negara telah mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Dengan peristiwaran ini, pelembagaan persekutuan telah digantung. Negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Dalam pada itu, Majlis Gerakan Negara atau lebih dikenali sebagai Megaran telah dibentuk. Tunku Abdul Rahman telah menarik diri dari mengetuai majlis tersebut. Tempat beliau telah digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Berikutan itu, Parlimen ketika itu juga telah digantung. Itu saja itu saya.
Di sini saya akan terangkan peranan pelbagai pihak dalam mengekalkan perpaduan. Pihak yang pertama yang berperanan dalam mengukuhkan ataupun mengekalkan perpaduan negara iaitu adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah menubuhkan satu dasar iaitu dasar peristiwa 13 Mei. Seterusnya adalah telah mewujud pelbagai dasar iaitu dasar ekonomi baru pada tahun 1971. Yang kedua, dasar sesian negara 2003. Lepas tu, dasar keselamatan negara 2017, dasar komuniti negara dan dasar kebudayaan negara kebangsaan 2019 dan seterusnya gagasan Satu Malaysia dan dasar perpaduan negara pada tahun 2021. Yang ketiga, pihak kerajaan juga telah menubuhkan sekolah kebangsaan di mana semua kaum dan bangsa boleh mendaftar untuk bersekolah di sekolah tersebut. Antara sekolah yang ada dua sekolah yang telah diwujudkan iaitu sekolah kebangsaan rendah untuk pelajar sekolah rendah dan seterusnya sekolah menengah kebangsaan bagi pelajar menengah rendah. Yang keempat adalah pelaksanaan program latihan khidmat negara. Di sini remaja-remaja dari pelbagai kaum boleh bergaul mesra dan memupuk perasaan kekitaan. Seterusnya adalah pihak sekolah. Di sekolah, guru-guru akan mengadakan aktiviti perbincangan dalam kumpulan dengan membahagikan kumpulan yang memiliki pelbagai kaum. Dan kedua, pihak sekolah akan mengadakan program rancangan interaksi murid untuk perpaduan atau disebut sebagai RIMU. Seterusnya, pengajaran nilai moral di sekolah. Pengajaran nilai moral ini dilakukan dengan adanya pendidikan moral di dalam sekolah. Dan seterusnya, guru juga perlu menghayati satu elemen dari falsafah pendidikan. Seterusnya adalah pihak yang bertanggungjawab dalam mengekalkan perpaduan adalah pihak masyarakat. Sebagai masyarakat, kita perlu menghayati dan mematuhi rukun negara bagi mengekalkan perpaduan dalam negara kita. Yang kedua, setiap orang juga boleh berkawan dengan rakan daripada pelbagai kaum, sama ada di alam persekolahan atau di alam pekerjaan. Yang ketiga, kita juga perlu fasih dalam berbahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita. Dan ini kita dapat berkomunikasi dengan semua bangsa yang ada di Malaysia. Seterusnya, setiap agensi kemanusiaan juga perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam merealisasikan dasar negara untuk memupuk perpaduan negara. Antara cara yang perlu dilakukan oleh agensi kemanusiaan ialah menayangkan poster-poster berkaitan dengan perpaduan kaum, menganjurkan program yang berunsurkan perpaduan dan memberikan sumbangan kepada pihak yang memerlukan tanpa mengira kaum. Sebagai kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian karena pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Sebagai cadangan kami, rakyat Malaysia haruslah bersatu dalam mencapai target negara yang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran. Selain itu, semua pihak tanpa menunding jari ke arah sesiapapun haruslah berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif maupun sebagai unau dalam berbuka, melepaskan pucuk masing-masing karena perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur.
Justeru, masyarakat perlu saling memahami dan menghayati 8 nilai satu Malaysia, yaitu budaya pencemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan, dan integriti. Sebagai harapan kami adalah dengan adanya usaha ini, negara Malaysia pada masa akan datang lebih maju dan dapat bersaing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara metropolitan yang lain di peringkat global. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.